menjelaskan tentang kes yang Al Jazeera dikuatkuasa dengan Seksyen 22/1 Akta Finas 1981, iaitu seksyen yang Menteri sebut tadi. Tafsiran filem tu, sama ada tafsiran filem tu yang disebut dalam Akta Finas ni merangkumi semua filem termasuk TikTok ataupun IGTV yang semua dipamil dalam media sosial atau tidak. Kerana kalau akta ni dikuatkuasa dengan apa yang berlaku sekarang, maksudnya semua pengguna media sosial perlu mohon lesen dari Finas. Jadi minta Menteri memberi satu penjelasan yang jelas kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Ya. Tafsiran filem di bawah Seksyen 2 Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981, Pindaan 2013 berbunyi seperti berikut. Filem-filem termasuk filem cerita, filem pendek, filem subjek ringkas, trailer, dokumentari, filem kecil iklan dan apa-apa rakaman pada apa-apa jenis bahan termasuk pita video dan ceper video berupa arca-arca bergerak sama ada disertai dengan bunyi atau tidak untuk dilihat oleh orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai. Tuan Yang di-Pertua, kita memang menggalakkan semua orang, kecil besar, tua muda, individu atau organisasi untuk mengeluarkan apa-apa jenis filem seperti yang saya petik tadi, asalkan ia mengikut undang-undang yang ada, dan galakan kita adalah telus sebagai contoh. Kerana itu kita ada geran-geran yang disediakan oleh kerajaan. Kita ada dana kandungan digital, kita ada FIMI, Film in Malaysia Initiative, dengan izin, dan semua itu tertakluk kepada peraturan yang sedia ada. Terima kasih. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Sila Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. 30 saat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tapi saya rasa tak menjawab sama ada Instagram live dan sebagainya, adakah mereka tertakluk di bawah perkara ini. Cuma saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, adakah Dr. Dustin Van Dale yang menghasilkan video The Other Side of the Truth yang yang di-share oleh Bernama TV dalam media sosial, adakah beliau mempunyai lesen untuk menghasilkan dokumentari tersebut, bahan tersebut? Mohon pandangan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang ini saya serah kepada pihak penguasa. Ya, sekiranya ada aduan dan sebagainya, kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang dan bergantung kepada sesuatu kes. Terima kasih. Ada ke tak ada? Soalan saya, ada ke tak ada? Tak adalah tu. Adalah isu yang baru. Keperluan perlesenan bagi video dan filem yang telah pun dijawab oleh Menteri pada pagi tadi. Di mana bukan sahaja filem yang terkenal, tetapi bagi anak-anak muda dalam TikTok, Facebook, Twitter, Instagram yang mencipta kreatif konten yang tersendiri perlu mendapat perlesenan daripada pihak Finas. Saya akan beri ruang selepas ini kepada Yang Berhormat Sempadan Gam. Cadangan ini akan membunuh konten kreator di Malaysia yang majoritinya datang dari golongan anak muda. Lihat saja bagaimana Nilofa, Mat Lutfi, Genie Boy TV, Maxman TV berkembang di Malaysia. Ia adalah kerana kebenaran mereka untuk mengeluarkan kreatif konten tanpa wujudnya lesen perlesenan yang teramat mahal. Kita lihat saudara Sofian yang dikenali sebagai Zack King of Malaysia dengan video animasinya, kreatif konten yang begitu baik sampai diiktiraf di peringkat dunia. Bagaimana saudara Sofian ingin kekal berpengaruh di Malaysia jika kini dengan prasyarat yang baru dia perlu membayar paid up capital RM50,000 untuk mendapat lesen daripada Finas. Ini tidak adil, ini akan membunuh kreatif konten developers di Malaysia yang majoritinya datang daripada golongan anak muda. Anggaran lebih 250,000 anak muda di Malaysia akan terkesan, pekerjaannya hilang, sumber pendapatan berkurangan
saya mendesak, saya merayu kepada Menteri untuk menarik semula kenyataan beliau untuk pastikan bahawa there is consistency dan penjelasan tersebut tidak lagi akan menjerat anak muda di seluruh Malaysia. Sebelum saya teruskan, Yang Berhormat Sembilan Negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin mengeluarkan kenyataan seperti mana yang telah disebutkan oleh YB Muar. Saya telah menerima banyak rungutan, keresahan dan juga kegusaran daripada para guru, para pensyarah dan para pendidik. Ini kerana sewaktu PKP kita tahu bahawa para guru, para pendidik terpaksa mengajar melalui wahana pembelajaran ataupun pengajaran dalam talian. Jadi mereka terpaksa menghasilkan banyak konten ataupun kandungan-kandungan video untuk mengajar. Begitu juga para pensyarah. Sehingga kini para pensyarah oleh kerana ramai di antara murid-murid yang belum lagi pulang ke kuliah, mereka terpaksa menghasilkan kandungan-kandungan yang berupa video yang mereka kongsikan di pelantar-pelantar umum. YouTube antaranya, ada di IG mereka. Jadi apabila timbul persoalan permohonan lesen FINAS ini, mereka kata ini satu perkara yang agak mustahil dan juga membebankan. Mereka perlu deliver dengan izin, mereka perlu mengajar. Dan kalau nak mohon lesen, bilakah pula akan diluluskan? Dan seperti mana yang disentuh oleh YB Muar, jikalaulah YB Muar lebih peka dan juga lebih risau berkaitan dengan kreatif content atau kandungan kreatif oleh anak-anak muda, begitu juga bagi para pendidik, mereka amat risau dengan keadaan ini. Jikalau apa yang disebutkan oleh menteri itu akan dilaksanakan, kita lihat pembelajaran pasca pandemik COVID-19 ini akan semakin sukar. Terima kasih. Yang Berhormat Sepanenggam, sebab itu sebagai ahli berkhidmat yang muda dalam parlimen ini, saya merayulah kepada Menteri Komunikasi untuk kaji semula kenyataan beliau dan keluarkan satu garis panduan yang jelas di mana content creators khususnya kecil-kecilan ini bukan mereka yang mendapat pendapatan jutaan ringgit setiap tahun, tetapi yang kecil tidak perlu melalui prasyarat pelesenan yang menjerat masa depan mereka, pembayaran RM50,000 yang perlu mereka lalui.